أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wabil islami dina, Islam cara hidup kami, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, kami juga percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. InsyaAllah hari ini kita akan sambung membaca tentang 40 hadis huru-hara kiamat menyingkap hari kebangkitan melalui hadis-hadis sahih. Hadis kedua menceritakan tentang manusia terakhir yang keluar daripada neraka. Bermakna manusia ini adalah manusia yang terakhir juga yang akan masuk ke dalam syurga Allah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akhiru man yadkhulul jannah rajulun fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan. Satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada sahabat yang aku kenal aku kenal manusia terakhir yang keluar daripada neraka dan manusia itu adalah lelaki. Bermakna Allah Subhanahu wa taala menunjukkan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kenal wajah dia, Nabi kenal namanya dan nama bapanya. Bermaksud bukanlah lelaki terakhir ini yang keluar daripada neraka adalah sahabat. Mungkin dia boleh jadi orang yang datang daripada zaman yang lain, bukan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah dapat melihat wajahnya dan kenal namanya dan nama bapanya. Ada peristiwa Allah Subhanahu wa taala datangkan mukjizat Rasulullah melalui mimpi. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Jibril turun untuk memberitahu Nabi, memberitahu wahyu ataupun mengajarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lelaki terakhir yang keluar daripada neraka Allah, Allah mempertontonkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus. Maknanya Rasulullah melihat peristiwa ini. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu akhiru man yadkhulul jannah rajulun. Orang yang terakhir, manusia terakhir yang keluar daripada neraka adalah lelaki. Nabi memberitahu fahuwa yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-naru marratan. Lelaki ni keluar daripada neraka. Neraka ni sifat dia adalah fizikal, dia adalah bergaul. Jadi lelaki terakhir yang telah Allah masukkan di dalam neraka ini, dia terpaksa memanjat. Dia adalah lelaki terakhir, bermaknanya lepas dia, manusia ataupun makhluk yang tinggal dalam neraka akan kekal selama-lamanya. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka. Berbaki iman sebesar zarrah, Allah akan masukkan juga ke dalam syurga. Lelaki ini kita tak tahu berapa lama, berapa ratus juta tahun dia disiksa di dalam neraka sebab dia adalah lelaki terakhir yang akan keluar. Lepas dia,
dah tak ada siapa-siapa lagi yang akan keluar daripada neraka. Yang lain tu semuanya kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Dia keluar dalam neraka ni dalam keadaan fahuwa yamshi. Kadang-kadang dia bertatih. Kadang-kadang dia wayakbu, merangkak. Kadang-kadang dia watasfa'uhun nar. Kadang-kadang dia terkena jilatan neraka. Dia keluar dari, dia panjat neraka tu nak keluar dalam keadaan dia bertatih. Kadang-kadang dia merangkak. Kadang-kadang masa dia nak keluar tu, api neraka masih lagi menyambar-nyambar tubuh dia. فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا. Bila dia dah keluar dan selamat daripada api neraka, dia dah keluar, dia pun menoleh memandang ke arah neraka. Beliau mengatakan, Tabarakalladzi najjani minki. Dia kata, Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku daripadamu, wahai neraka. Dia dah keluar, dah panjat dalam keadaan merangkak, kadang-kadang kena sambaran-sambaran api neraka, dia dah keluar. Dia pun memandang ke arah neraka yang dahulunya ratusan juta tahun dia duduk dalam tu. Dia memberitahu kepada neraka. Dia menulis sambil berkata, Tabarakalladzi najjani minki. Dia kata, terima kasih Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku daripadamu, wahai neraka. Kemudian apa yang berlaku, kita tengok. Dia pun keluar lalu meniti titian sirat. Titian sirat tetap dia kena lalu. Panjangnya titian sirat ni, Nabi kata, ada orang yang lalu di titian sirat, dia sudah bau. Tapi Nabi bagi tahu, ketahuilah, 500 tahun lagi baru nak sampai. Dia ingat dia bau titian sirat tu dah dekat, tapi Nabi kata 500 tahun lagi baru sampai. Dan titian sirat ni, dia fizikal dia dalam keadaan gelap kerana titian sirat ni dibentangkan di atas neraka Jahannam yang bersifat gelap. Jadi suasana dia adalah gelap. Dia pun meniti titian sirat dengan keadaan dia iman yang paling lemah, maka dia adalah orang yang paling lambat meniti titian sirat. Di hujung, Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik alam ini yang menunggu dia. Dia pun sampai di penghujung titian sirat. Bila sampai, dia nampak sebuah pokok yang besar dan di bawahnya ada sungai yang mengalir. Dia nampak ada pokok besar dan di bawahnya ada sungai yang mengalir. Dia pun berkata kepada Allah, Ay Rabbi, adni min hadhihi syajarati faliastadhilla bidhilliha wa ashraba min ma'iha. Dia kata, Ya Allah, ada pokok cantik, Ya Allah. Bayangkanlah berapa lama dia duduk dalam neraka Allah, ratusan juta tahun. Dia keluar, dia nampak pokok, punyalah suka dia. Dia minta, Ya Allah, boleh tak nak duduk dekat pokok yang rimbun tu dan nak minum air yang ada di sungai tu. Lalu kita tengok apa yang Allah katakan kepada hamba ini. Ya abna Adam, la'alli inna a'taitukaha sa'altani ghairaha. Dia kata, wahai anak Adam. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab pertanyaan hamba ni. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai anak Adam, kalau aku minta ni, kalau kamu meminta ni, kamu akan minta benda yang lain. Dia kata, wahai anak Adam, kalau aku bagi ni, kamu akan minta benda lain. Hamba tu jawab, la. Dia kata, tidak ya Allah, aku berjanji tidak akan minta benda yang lain kalau engkau memberikan aku pergi ke tempat pokok tadi, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan. Dia pun, hamba ni pun, lelaki terakhir ni pun pergi ke pokok tu, lalu minum air di situ dan berteduh di situ.
Dan apabila dia duduk di situ, dia nampak ada pokok yang lebih besar. Ini kawasan ni di sekitar taman-taman syurga, belum lagi masuk syurga. Dia nampak ada pokok yang paling besar, lagi besar daripada pokok yang diduduk tu. Dia kata, "Ya Allah, ada pokok yang lagi besar ya Allah. Ada sungai yang lebih hebat di bawahnya ya Allah. Izinkan aku pergi ke situ ya Allah untuk minum dan berehat di situ." Lalu kita dengar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada lelaki ini. "Ya abna Adam, alam tu'ahidni an la tas'alani ghairaha." Allah Subhanahu Wa Taala menjawab perkataan lelaki ini. "Bukankah tadi kamu telah berjanji yang kamu tak akan minta benda yang lain?" Lalu lelaki ni pun kata, "Ya Allah, pokok tu lagi hebat ya Allah, lagi besar, lagi rimbun. Air je lagi mengalir dengan lebih cantik dan lebih hebat daripada yang sebelum ni. Aku nak pergi ke situ ya Allah." Lalu Allah dengan sifat kasih dan sayangnya membenarkan dan memberi dia pergi ke pokok tu. Dia pun pergi ke pokok tu. Sampai dekat pokok tu, dia pun minum, berehat. Apabila sampai dekat pokok tu, dia melihat ada pokok yang lagi besar. Pokok ketiga yang lagi besar, lagi rimbun, dan sungai yang mengalir di bawah dia lagi cantik dan lebih hebat daripada yang sebelum ni. Dia pun meminta kepada Allah, "Ya Allah, boleh tak nak pergi dekat pokok tu ya Allah, nak berehat dekat situ, nak minum dekat situ ya Allah." Lalu Allah menjawab perkataan hamba ini, "Bukankah tadi kamu telah berjanji tak akan minta yang lain?" Begitulah sifat manusia yang tamak, sampai di hadapan Allah pun masih lagi menipu. Kalau kita tengok, beginilah sifat manusia. Allah dah kurniakan gaji 1,500. Dia kata, "Ya Allah, kalau gaji 2,000 ya Allah, boleh sedekah lebih sikit ya Allah. Bolehlah mula nak sedekah. Ni banyak komitmen ya Allah." Allah tambah gaji dia, sampai 2,000. Dia masih lagi tak bersedekah. Dia kata, "Ya Allah, kalau 2,500 ya Allah, insya-Allah boleh sedekah. Boleh bagi makanan setiap hari Jumaat, boleh bagi duit dekat mak ayah lebih sikit." Allah tambahkan gaji dia lebih lagi. Dia tetap yang sama. Manusia ni banyak berbuat janji kepada Allah tapi memungkiri janji. Sampai di dalam syurga pun tadi dia minta dekat Allah, "Ya Allah, nak pergi dekat pokok tu, lepas tu tak nak minta dah. Dah sampai dekat pokok tu, nampak lagi nikmat yang lain, minta lagi dekat Allah." Kalau manusia zaman sekarang kata ini tipu hidup-hidup, menipu hidup-hidup. Allah kata baru tadi kata tak nak minta, tapi bila nampak terus minta balik. Lalu Allah dengan sifat kasih dan sayangnya membenarkan lelaki yang terakhir ni pergi ke situ. Sampai dekat situ, dia pun mula mendengarkan suara-suara ahli syurga. Sebab apa? Dah dekat dah pokok tu dengan pintu syurga. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Sampai dekat situ dia pun sudah mendengarkan suara daripada ahli-ahli syurga di dalam syurga. Dia minta dekat Allah, dia kata dekat Allah, "Ya Allah, ada dengar bunyi suara syurga ya Allah, boleh tak masuk ya Allah?" Dia kata, "Ai Rabbi, adkhilniha." Dia kata, "Ya Allah, nak masuk ya Allah, boleh tak ya Allah?" Allah kata, "Masuklah." Allah kata, "Masuklah ke dalam syurga." Dia pun buka masuk. Allah sengaja buat syurga tu nampak penuh. Dia pun masuk, dia nampak penuh, dia keluar balik. Dia keluar, dia kata, "Ya Allah, syurga penuh ya Allah." Allah kata, "Tidak, syurga tak penuh. Masuklah." Dia pun masuk balik. Dia keluar balik, dia kata, "Ya Allah, syurga penuh ya Allah." Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada hamba ini dengan persoalan. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Ya bena Adam,
ma yasrini minka ayurdika an an u'tiyaka dunya wa mislaha ma'aha. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada hamba ni, ingat tak dulu kekayaan di dunia, ingat tak kekayaan dunia. Hamba ni pun difikir-fikir balik, dia kata diingat. Kita sampai kita mati, kalau kita mati, kita masuk alam barzah sampai mahsyar, kita akan ingat apa peristiwa yang berlaku di dunia. Kita akan membawa ilmu kita yang di dunia. Kalaulah kita dulu seorang mekanik, kita akan ingat macam mana nak membaiki kenderaan. Kalau kita ni tukang masak, kita akan ingat ilmu-ilmu memasak tersebut. Kalaulah kita ni juruterbang, kita masih ingat lagi ilmu macam mana nak mengendalikan kapal terbang itu. Dan kita akan ingat zaman tu apa yang kita lalui. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada hamba ni, ingat tak kekayaan, kemewahan dunia? Dia kata ingat-ingat. Dia kata ingat kalau dia ni adalah orang daripada zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa, dia akan membayangkan Fir'aun lah yang paling kaya. Kalau dia di zaman akhir zaman ni, dia akan boleh fikirkan, oh mungkin Bill Gates yang paling kaya. Bill Gates yang paling kaya. Dia akan dapat membayangkan kekayaan tersebut. Allah tanyakan, ingat tak kekayaan di dunia? Dia kata ingat ya Allah. Hari ini aku kurniakan kepada kamu kekayaan sekali bumi. Maknanya dia dapat kekayaan ni, kekayaan yang Allah nak bagi ni, gaji yang Allah nak bagi kepada dia sebagai lelaki terakhir yang memasuki syurga Allah, yang kiranya paling miskin di dalam syurga. Nanti Allah nak bagikan dia harta sebesar bumi ni, sebesar dunia ni. Kalau kita tengok Fir'aun pun, orang yang paling kaya di dalam dunia ni, belum dapat kemewahan sebesar bumi ni. Allah nak bagi dia hadiah sebesar bumi ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, kemudian aku akan gandakan 2 kali dunia, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai Allah kata 10 kali. Si hamba ini, lelaki terakhir yang nak masuk ke dalam syurga ni, dia terus pintas perkataan Allah. Dia pintas, Allah kata aku gandakan 1, 2, 3, 4 kali dunia, 5 kali sampai 10. Dia pintas, dia cakap dekat Allah, atas tahzi'u minni wa anta rabbul alamin. Dia kata, ya Allah, kenapa nak perli-perli aku, nak ejek-ejek aku, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Kemudian Ibnu Mas'ud yang menceritakan kisah ini, dia pun tertawa. Dia tertawa, kemudian dia menceritakan dia mencerita kepada sahabat, tak nak ke kamu tanya kenapa aku tertawa semasa membacakan hadis ini? Sahabat pun tanya, kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut tertawa semasa membacakan, memberitahu hadis ini. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bila hamba ini kata atas tazi'u minni wa anta rabbul alamin, dia kata, ya Allah, kenapa nak ejek-ejek aku, nak perli-perli aku, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah tertawa melihat perangai hamba ni cakap macam ni. Allah tertawa, lalu Allah menyatakan, aku adalah Tuhan semesta alam. Aku adalah Tuhan dan aku berkehendak apa sahaja yang aku nak. Begitulah kemewahan yang engkau akan kecapi di dalam syurga ini sebagai seorang lelaki terakhir, manusia terakhir yang akan masuk ke dalam syurga. Begitulah kekayaan kamu. Maknanya kita boleh bayangkan orang yang terakhir sekali yang dah disiksa Allah di dalam neraka masuk ke dalam syurga, orang paling last, paling miskin,
mendapat kekayaan 10 kali ganda dunia. Dia pun masuk dia pun masuk ke dalam syurga dan melihat istana dia. Setiap orang yang masuk ke dalam syurga, dia akan kenal istana dia macam mana dia kenal rumah dia di dunia. Dia pun masuk, dia lihat bidadari dengan kemewahan dunia sampai dia kata, aku adalah yang paling Allah muliakan. Aku mendapat ni dan orang lain tak pernah akan dapat lagi apa yang aku dapat ni. Dia ingat dia yang paling kaya. Dia ingat dia yang paling Allah bagi kurniaan. Dia ingat dia yang paling hebat di dalam neraka. Tapi dia lupa yang dia adalah orang yang terakhir sekali. Kiranya dia adalah orang yang mendapat gaji yang paling sikit sekali di dalam syurga Allah. Tapi dia rasa itulah nikmat yang paling besar yang Allah tak bagi dekat orang lain. Allah bagi dekat dia je. Dia tak tahu yang atas dia ada lagi orang yang lagi hebat, manusia yang lagi hebat kekayaan dia di dalam syurga. Di mana syurga ni, semua rumah di dalam syurga adalah istana. Tak ada banglo, tak ada semidi, tak ada setinggan. Semuanya kaya raya. Semuanya adalah sultan dan raja di dalam syurga. Semuanya adalah mewah dan tak pernah hina. Semuanya masyhur, semuanya kaya, semuanya sihat, tak pernah sakit. Bermakna dalam syurga tak ada orang sakit, tak ada hospital, tak ada klinik kesihatan. Semuanya sihat, dah tak perlu dah nak makan ubat. Sihat selama-lamanya, muda selama-lamanya, mulia selama-lamanya. Itulah kehidupan di dalam syurga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kejar. Sebab apa? Nikmat dunia ni semuanya bersifat sementara dan akan musnah. Kita beli kereta baru, kereta tu akan tahan dalam beberapa tahun sahaja. Kemudian akan timbul cala, tayar nak kena tukar, mula nak kena servis. Dalam beberapa tahun lagi akan nampak lusuh, akan datang lagi kereta-kereta yang baru. Begitulah sifat dunia yang mana semuanya akan mencapai kebinasaan. Rumah pun kalau kita beli rumah baru, suatu hari nanti rumah itu pun akan lusuh. Cat dia akan tertanggal, akan ada kipas yang rosak, akan ada mula atap yang bocor. Sifat dunianya semuanya akan musnah, tak ada yang kekal. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya nikmat dunia ini adalah sangat menipu dan melalaikan, dan ianya adalah permainan sahaja. Yang akan kekal adalah syurga. Syurga, kehidupan akhirat yang selama-lamanya tak akan pernah binasa. Begitulah kisah daripada hadis tentang lelaki terakhir, manusia terakhir yang masuk ke dalam syurga Allah. Apabila dia adalah lelaki terakhir, bermakna dia adalah orang yang terakhir yang akan keluar daripada neraka. Selebihnya adalah orang yang akan kekal di dalam neraka, yang syirik kepada Allah, yang mensekutukan Allah. Jadi hati-hati apabila kita duduk di dunia ini, walaupun kita tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, perkataan kita kena jaga. Contohnya, apabila hudud nak dilaksanakan, mulut kita jangan katakan hudud ini tak relevan, hudud ini tak sesuai dilakukan, hudud ini tak sesuai pada zaman sekarang. Sedangkan hudud adalah hukum Allah yang jelas lagi nyata. Jangan kita menyalah-nyalahkan ataupun mengenetepikan hukum Allah. Takut-takut perkataan kita itu akan menjerumus kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kisah mengenai lelaki terakhir yang masuk ke dalam syurga Allah. Betapa Allah melayan kerenah manusia ini sampai dalam syurga pun. Sampai dalam syurga, dah sampai pintu syurga pun berjanji dengan Allah,
tapi Allah dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang tetap memasukkan dia ke dalam syurga setelah habis hukuman yang dia terima di dalam neraka Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada api neraka dan azab api neraka dan memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar semualah masuk ke dalam syurga. Jangan ada pun yang masuk ke dalam neraka Allah, kerana azab Allah sangatlah pedih. Wallahu alam. Semoga apa yang kita dengar ni kita amal dan kita sampaikan, insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang teruk, yang hina adalah daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.